So saya ni cepat jatuh suka sayang dengan orang. Lagi-lagi saya tengok orang tua. Kadang-kadang saya pun takut juga, orang kata pura-pura ke, tapi ini realiti. Sebab saya dah kehilangan 36 orang nenek. 36 Sepanjang daripada 2013 tu. So saya rasa ini susah untuk saya. Sebab bila cakap jangan sedih, diorang tetap akan pergi, tapi saya tetap juga rasa kehilangan. Maknanya ibaratnya awak jaga dia orang, awak menunggu hari mati dia orang juga kan. Sebab dia orang tua. Jangan kan. cakap macam tu, Datuk. Tak. Realitinya manusia akan mati. Ya. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua pengikut-pengikut hitam putih? Bersama saya dengan Datuk yang cantik manis, Datuk Nana. Dia gelak. Dia gelak-gelak macam tu, dia kontrol-kontrol. Cuba gelak betul-betul. Gelak betul lah tu. Dia gelak. Dia kalau gelak betul ni ada kalau macam contoh season-season sebelum ni tu. Oh ya kan? Oh dia macam tu Okey, dan hari ni terima kasih kerana masih lagi menonton Hitam Putih setiap minggu. Dan terima kasih menjadikan kita punya podcast ni di antara top 5 dekat Malaysia. Top 5 Ya, top 5. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan kita sentiasa mengalu-alukan kalau korang semua ada topik-topik yang best kan. Nak suruh dia ni. Nak suruh kita ni boleh beritahu DM je. DM je. DM Rosyam Boleh. I am Rosyam. I Kalau am kau Rosyam. belum follow aku, kau follow sekarang juga. I am Rosyam. Aku punya Facebook dengan aku punya Instagram dengan aku punya TikTok. Oh, ada TikTok? Ada. Hebat. Kita gelak-gelak juga ni Datuk. Tapi sebenarnya kau ada berapa anak? Seorang. Inilah. Seorang. Kau tua siapa nak jaga? Rezeki saya Siapa seorang. nak jaga? Tua-tua. Seorang tu lah, insyaAllah. Anak lah banyak-banyak. Tak ada rezeki gitu. Suruhlah laki kahwin lagi. Oh, tu. Boleh dapat anak banyak. Oh. Asal Oh lah. Terbuka lah sikit. Terbuka. Sangat terbuka. Saya tanya macam ni sebab saya ada 5 orang anak. 5 orang anak ni pun 3 dah kahwin, tinggal 2 kat rumah. Rumah rasa sunyi je. Dulu saya nak 7 anak. Tapi orang rumah saya kata, kau lah beranak. Aku dah suruh beranak. Kalau aku boleh beranak, aku dah beranak dah. Tapi masalahnya tak boleh. Tak boleh. Sebab apa kita... Tapi tak apalah tu. Itu dah rezeki. Rezeki tu 5 ke 1 ke, tak ada masalah sebenarnya. Memanglah rezeki. Tapi kita berikhtiar. Ikhtiar lain, rezeki tapi dah lain. itu juga ketentuan. Memang dah ketentuannya 5. Dah ketentuannya 1. Itulah dia. Ini kan ada perempuan ni dia maintain. Tak nak beranak banyak. Tak ada lah. Saya nak maintain. Sunyi nanti kita dah tua-tua. Tahu tak? Bila tua-tua nanti kita sunyi Datuk. Jadi korang pun aku rasa yang tengah tengok ni pun ada juga yang dah tua-tua. Yelah, aku pun dah tua. Aku pun dah tua. Okay. Ada yang umur 60, 70 yang duduk makcik-makcik, pakcik-pakcik yang duduk seorang-seorang kat rumah. Anak tak jaga apa semua. Mungkin benda ni berlaku. Berlaku. Tapi hari ni kita nak cakap pasal orang tua. Dan kita ada Puan Faizah. Puan Faizah daripada Mesra Home. Tajuk kita apa? Mesra Home Tajuk kita Rumah Orang Tua Neraka. Rumah Orang Tua Neraka. Tajuk kita. Apa benda tajuk Rumah Orang Tua Neraka? Mana saya tahu tajuk dia hari ni tu. Rumah Orang Tua Neraka Betul ke rumah orang tua ni rumah neraka ni, Puan Faizah? Selalu yang saya dengar rumah orang tu syurga. Tapi mungkin juga kalau kita tak menjaga dengan betul, ke neraka kita. Mungkin neraka itu. Dia macam ni Datuk. Rumah orang tua-tua ni dekat Malaysia ni, dia dulu bawah rumah kebajikan. Rumah kebajikan, jabatan kebajikan. Jadi bila kita hantar orang tua-tua kita pergi kat rumah tu, mak bapak akan cakap, orang tengok anak kurang hajar, masyarakat akan cakap itulah, anak kurang hajar, persepsi. Dia kata, tengok bila kecil-kecil mak bapak engkau boleh jaga engkau. Bila dah tua-tua macam ni, kau hantar mak bapak engkau pergi rumah orang tua-tua. Tapi dekat negara luar, dia okey. Dia okey. Dia macam yelah, kalau kita, contohnya kita kerja kan. Lepas tu kita tinggalkan mak kita semua kat rumah, sorang-sorang kat kampung. Berapa ramai orang tinggal sorang-sorang kat kampung-kampung, tinggal orang tua-tua tinggal kampung. Lepas tu orang tua-tua ni pun degil juga.
nak ajak duduk dengan dia orang tak nak. Dia tak sesuai, bukan degil, tak sesuai. Jadi bila kita nak hantar pergi rumah orang tua-tua, dia kata rumah aku ada, aku nak pergi rumah tua, tapi dia duduk seorang-seorang. Ini masalahnya. Sebenarnya budaya di luar tu diorang buat benda tu adalah untuk bagi orang tua ni ada kawan, bersosial, diorang tak keseorangan sebenarnya. Tapi di Malaysia ni persepsi lah berlainan. Tapi sekarang dah kurang dah. Dah kurang dah. Banyak rumah-rumah yang penjagaan rumah-rumah orang-orang tua ni banyak yang berbayar punya. Memang kalau contohnya dia hantar hari Sabtu Ahad, anak-anak datang ambil. Jadi at least dia berjaga, berkawan. Betul. Ada belajar Quran, ada mengaji, macam-macam lah. Ada kuliah agama kan, semua ada, dan ada percampuran. Dia campur, orang tua campur dengan orang tua kan, barulah kena. Betul. Jadi mesra home ni kan, mesra home ni bila ditubuhkan? Okay, Mesra Home ni sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2013. 2013. Kita bermula di Taman Sri Gombak. Okey. 2015, Alhamdulillah kita dapat tempat yang lebih besar dan selesa. Kita pindah di Taman Sri Watan. So rumah ni menempatkan wanita muslimah saja. Muslimah yang kata mereka nak kahwin di jannah. So masih bujang lah. Yang dah kahwin tak boleh? Bukan, dah kahwin boleh, tapi sebenarnya rumah ni tempat untuk wanita yang tidak ada penjaga utama untuk teruskan kualiti hidup dia orang sehingga akhir hayat. Maknanya yang bujang. Bukan yang bujang, yang tak ada penjaga utama. Okey, kalau kita ada anak kan, kita ada penjaga tu, ada next of kin dia utama tu ada. Tapi untuk orang yang di Mesra Home ni, mereka ni tak kahwin dan ada yang kahwin tak ada rezeki dapat anak. So diorang tak ada yang utama punya penjaga, diorang ada anak buah, ada adik-beradik. Ada mungkin kawan-kawan. Tapi tak boleh nak jaga dengan utama. Maknanya 24 jam tu tak boleh lah nak tengokkan mereka. So apa Mesra Home buat ni, kita letakkan diorang kat pusat ni supaya diorang boleh berdikari. So diorang ni kebanyakannya yang tinggal kat sana kena independent. Maknanya bukan bedridden. Bukan bedridden. Mereka tahu nak jaga diri mereka. Betul. Berapa ramai dan anggaran umur mereka sekitar? Okey, kita sekarang ni kita ada 22 orang. Dan kebanyakan mereka ni 60 tahun ke atas lah. 60 tahun ke atas. Tapi yang menghuni kebanyakan sekarang 80-an ke atas. 80 ke atas. Dan mereka masih lagi boleh berdikari. Maknanya dalam penjagaan warga emas ni kita ada 4 aspek tau. Aspek dalam kehidupan. So kalau dari fizikal tu, kalau diorang ni mungkin kalau mental tu kurang ingat, kurang faham, tapi mereka masih lagi boleh buat aktiviti yang normal macam kita, makan sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri. So itu kita panggil independent. Kalau bedridden tu, yelah, awak tak terima lah bedridden? Kita kalau permulaan masuk tu kita tak menerima sebab tapi kalau dia dah masuk, dia duduk sana, dia merosot, kita jaga sampai akhir hayat. Tak, yang awak sibuk nak sibuk sangat nak jaga orang tua ni kenapa? Okay, saya ni sebenarnya apa punca dia? Saya ni jururawat. Ramai, bukan awak seorang je jururawat. Tapi saya jururawat di ward orang tua-tua di Pantai Ceras. Dulunya di tingkat 4 kita ada satu dipanggil Geriatric Center. Okey. So kat situ ada 60 orang tua. Apa geriatric tu? Geriatric tu bahasa medical bahagian orang tua-tua. Kalau kita kanser, onkologi kan. Kalau kita tulang, ortopedik. Tapi kalau orang tua, gerontologi atau geriatric. Dia punya bahasa medical. Bahasa medical. Patutlah orang panggil saya jedersem. Padahal geriatric. Bukan. Jantan handsome dia. Padahal geriatric dah buat pula. Jantan handsome jadi apa? Jedersem. Jedersem. Pandailah Datuk. Ada nanti satu khas ward tu. Berbalik pada Datuk tadi. Kenapa awak nak buat benda ni? Kan? Awak lah nurse. Orang lain pun nurse. Awak okey. Nurse ni kan. Awak nak jaga orang tua. Nak basuh berak dia orang. Terkencing dia orang. Nyanyuk dia orang. Tapi ni tadi dia kata independent. Yelah, masuk independent. Lama-lama dia merosot. 80 Datuk. Okey. Ya. Semua manusia mempunyai impian. So saya jururawat, duduk di ward orang tua-tua. Impian saya nak buka rumah orang tua-tua yang mewah, swasta. Saya bukan nak buat yang NGO ni sebenarnya. So apa yang terjadinya, bila kita dah ada impian tu, kita macam nak capaikan impian kita.
Tapi alhamdulillah lepas saya kerja di pantai selama 5 tahun, saya beralih ke badan amal. Badan amal ni agak besar worldwide. Nama dia Hospice Malaysia. Hospice. Dia menjaga, dia lain pula, dia palliatif. Kalau kanser onkologi, kalau dia kata dah tak ada harapan macam kanser HIV, organ failure, dia pergi refer pula pada palliatif. Kat Malaysia ni dah terkenal. Tapi kita palliatif ni banyak orang layman macam Dato' mungkin tak berapa tahu tentang palliatif. Tapi palliatif teranglah, aku nak tunggu ni. Okay, palliatif ni dia buat pain and symptom management, dia jaga psikologi, dia jaga macam kami end of life. Bila dah orang dah nak pergi tu, kamilah orang yang membantu senangkan kehidupan sebelum dia pergi. So itulah palliatif. Dia macam kualiti hidup manusia tu ditingkatkan. Jangan bila dah tua duduk tersadai kan. Maknanya dia orang pun manusia yang walaupun tua nak juga hidup yang ada kualiti, betul tak? Betul. So bila dah duduk dekat NGO tu, saya kerja selama 12 tahun. Lama. So dekat situ saya dapat orang kata top up ilmu lah. Alhamdulillah. Kalau kita punya bos ni, alhamdulillah dia bukan sekadar nak bagi kita kerja je, tapi dia nak bagi kita jadi ilmu yang bermanfaat. So dia hantar saya agak banyak tempat lah ke luar negara untuk tengok macam mana palliative care nurse bekerja. So saya melihat dari sudut orang kata jururawat yang mendapat kelebihan ilmu dan membuatkan saya jadi seorang yang macam bersemangat lebih tinggi dan terus nak capaikan impian saya. So alhamdulillah saya ambil keputusan berbincang dengan rakan-rakan jururawat dan kita nak buka lah rumah orang tua. Ya. Dan bila saya pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka cakap, "Puan boleh buat NGO tak?" Sebab apa, NGO Melayu ni dia kata jaga orang tua ni kurang. Kalau NGO banyaknya non-Muslim. So saya cakap, alamak, fund pun tak banyak. Tapi mungkin kita ada orang kata kepandaian tu lah ilmu tu. Dan saya bertanya lah apa beza dia kerajaan, swasta dan NGO. Okey, kalau kerajaan kita dah memang ada dana untuk menjaga orang tua. Kalau kat Selangor je lah kita tengok kita ada rumah kenangan dengan kalau untuk bedridden ni kita ada kat Kuala Kubu. Kalau NGO kita ada kat Selangor je 36 buah rumah. Tapi Melayu tu dia kurang. Kebanyakannya non-Muslim. Kalau swasta pun kita ada banyak non-Muslim, kurang Islam. Tapi agak mahal. Kalau seorang orang tua tu kita kena kos dia pun dalam 3,500 sebulan. So 3,500. So kalau kerajaan pun semua dia ada peruntukan untuk jaga seorang orang tua. Tapi kalau NGO ni kita kena ada kita punya kekuatan untuk membina pengurusan kita independen juga. Maknanya kita kena cari dana, kita kena kuat, kita kena tahu matlamat kita, objektif kita buat ni untuk apa. So alhamdulillah saya ni bila dengar benda tu, sebab dah lama sangat kerja sebagai palliative care nurse ni pun kita macam dididik membantu orang. Sebab sebelum saya buka rumah orang tua-tua ni, kita jadi home visit. Pergi ke rumah-rumah tanpa bayaran. Tapi bergaji. So inilah NGO. Bergaji. Siapa bayar awak? NGO tu bayar. NGO tu bayar. Okay. So maknanya NGO punya tugas mencari dana untuk menguruskan rumah pertubuhan itu. So bukan sesuatu yang mudah. Tapi macam saya jururawat, saya fokus menjaga dan merawat. Buat je home visit. Yang marketing tu adalah dia punya AJK dia punya pekerja-pekerja lain. So saya tak ambil pot sangat masa tu. Maknanya 2013 awak tubuhkan NGO tu lah. Dengan siapa tubuhkan NGO ni? Kita dengan kawan-kawan jururawat. Berapa orang? 10 10 orang? Mesti Maknanya dia orang semua berhenti kerja? Tidak.
kita ni bila ada pertubuhan ni kita maknanya Sabtu Ahad free time pergi lah. kita boleh meeting on the phone, online, ataupun kalau satu kali kita meeting tu kita berjumpa. Biasanya AJK tu dia tak kerja, dia bila set up benda tu macam saya Dia je lah. syarat tu. Dia syarat je, syarat tu nak ke pertubuhan. Kena ada 10 orang 10 dalam AJK. satu. Orang AJK yang bekerja dekat Yang berbeza tempat lahir dia. Macam seorang kat Perak, seorang dekat lain-lain negeri. So alhamdulillah lah kita dah dapat orang yang kata faham, sama-sama buat, nak bantu. Dan kita mula macam saya cakap lah, betulkan niat lah. Niat kita nak bantu orang juga. Dan mungkin orang kata dapatkan balik lah, capai impian kita yang nak buat rumah orang tua. Cuma dia berbeza je. Kalau kita dulu nak buat rumah orang tua swasta, kita terbuat yang NGO. Terbuat Ini semua kuasa Allah lah. Alhamdulillah. Ya, ini aturan Allah. Saya percaya. Okey. Bila awak dah buat tu, maknanya husband awak tak marah? Mula-mula dia marah lah sebab dana banyaknya saya minta kat dia. Macam saya mohon lah dana, sebab dana tu penting juga. Dalam pertubuhan kita kena ada dana juga. So alhamdulillah. Pertubuhan tu kena ada pusat ke kan? Kena ada tempat. Dan kena ada dana untuk kita nak buat pengurusan. Nak runkan rumah tu. Kita kena beli mula-mula katil. Mana ada orang tahu tiba-tiba orang nak derma kat kita katil. Dia pun tak kenal. Cuma mungkin benefit dia sebab saya seorang jururawat, kebanyakan pesakit-pesakit dalam jagaan saya, ahli keluarganya memang hubungi saya. Cari tempat, sebab banyak orang sebenarnya dalam Malaysia ni dia tak boleh jaga orang sakit. Lagi-lagi bila dah tua. So macam saya cakap lah, permintaan untuk penjagaan ni terlalu tinggi. Satu hari kalau saya terima panggilan orang nak masuk rumah orang tua dekat 10 orang. Kadang-kadang marah kita. Kenapa kita tak terima? Kenapa kita tak ambil? Pasal tu saya tengok dia dah tumbuh macam cendawan pusat jagaan ni. Ya, lagi-lagi yang swasta. Tapi NGO ni dia berat sikit tu, macam saya cakap lah, dana tu nak cari kena cari. Maknanya dia orang tak payah bayar awak kan? Dia sepatutnya tak payah bayar, tapi dia ada kriteria. Sebab kadang-kadang yang masuk tu dia mungkin ada duit, cuma duit dia tak banyak, macam tak boleh nak masuk ke private. Dia mungkin ada pencen dalam RM1,000, RM1,500. So bila orang yang ada kemampuan tetapi kemampuan dia tidak terlalu tinggi, kita boleh berbincang. Tapi kebanyakan yang saya terima dulu adalah kategori asnaf. Asnaf. Maknanya dia tak ada duit lah. Dulu maknanya kalau kata dia NGO, sebermakna orang-orang warga yang datang tu kebanyakan adakah daripada yang dah ditetapkan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun macam mana? Bukan, marketing pun kita kena buat juga. Bila kita dah daftar dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, bila kita dah run tu, kita kena bagi tahu yang kita ada pertubuhan tu juga. Cuma yang bagusnya kat JKM tu dia ada bagi list. Kalau list yang berdaftar dan memang ada kat portal kerajaan. Kami bukan under Jabatan Kebajikan Masyarakat, tapi kami perlu daftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ni orang confuse. Orang ingat kita ni orang kerajaan. Kerajaan bukakan NGO untuk kita, so dia nak masuk je. So kita memang ada 3 jenis je. NGO ni independent. Kerajaan punya. Dia ada dana dah. Swasta dia memang charge. NGO kita memang boleh tak charge. Tapi terlalu ramai juga ambil kesempatan dekat kita, membuatkan kita juga jadi susah. Ya, semua orang nak masuk percuma. Tapi yang percuma sebenarnya kita kena pergi ke kerajaan dulu. Tapi kerajaan juga penuh dah. Orang yang nak beratur nak masuk tu pun ramai. Hampir 100 lebih orang queue. Kadang-kadang tak sempat dah meninggal dunia. So memang permintaan penjagaan orang tua ni tinggi. Jadi di Mesra Home ni aktiviti yang selalunya ataupun mesti ada orang kata aktiviti ataupun modul ke atau apa-apa saja bila you dah start kan buat dah daripada 2013 dan sehingga ke hari ni dah 2023. Jadi apa dia punya orang kata modul ataupun aktiviti yang selalu dibuat di Mesra Home ni? Okay. Saya sukakan orang kata tagline
kongsi ilmu, kongsi rezeki. Saya suka berkongsi ilmu. Apa yang saya belajar sebagai jururawat di ward orang tua-tua, di hospice, palliatif tu, saya cuba masukkan ke dalam Musruhum juga. Maknanya konsep Musruhum ni kita mendidik sebenarnya mendidik saya juga, sebab saya ni tengah nak belajar jadi jururawat menjadi aku penjaga nenek. So dia satu task untuk saya, dan nenek juga bermanfaat, saya juga bermanfaat. So saya kongsikan rumah ini bukan saja tempat untuk kita beramal, tetapi tempat untuk kita menimba ilmu, belajar menjaga warga emas. So daripada tahun 2013 sampai sekarang, saya gunakan teknik yang sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana Yelah, masuk Datuk tadi, apa aktiviti Aktiviti dia. yang itu awak nak belajar? Aktiviti dia lebih kepada macam kita di untuk orang tua sendiri, kita banyaknya kita akan buat sesi ice breaking. Itu nombor satu. Sebab Datuk tadi cakap dah tua kita sunyi, kita lupa. So ice breaking ni satu aktiviti yang sangat mudah untuk semua manusia, terutama yang warga emas. Sebab bila kita luahan perasaan ni, semua orang akan rasa sihat, rasa bertenaga. So ice breaking tu saya tak pernah tinggalkan. Dan macam saya balik pada 4 aspek tu. Kalau dari segi fizikal tu, kita maintainkan senaman juga. Senaman. Sebab kalau kita tak ada senaman, otot-otot diorang makin melonggar. So diorang akan jadi bedridden dengan cepat. So kita ada paling famous aktiviti, kita buat sarung exercise. Senaman menggunakan kain sarung. Itu sangat. Senaman gunakan sarung? Ya. Apa macam mana senaman? Kita duduk saja, kita pakai kain batik tu. Kain batik lah yang sesuai. Kalau kain pelikat dia macam longgar sikit. Kalau kain batik tu dia padat. So kita akan gunakan. Padat tu tengok badan. Kalau badan besar padat. Di kain kot, jenis kain. Jenis kain. So bila kita tarik, kita macam naik kuda, kan, kita akan tingkatkan otot-otot di bahagian tangan dan kaki. Kita ada teknik dia. Lain daripada tu apa lagi? Okey, itu bahagian fizikal. Lepas tu kita ada juga macam berceramah, ceramah tentang kesihatan. So kita adakan macam workshop juga. Workshop tu benda yang mudah je, macam biasanya warga emas dia akan mengalami juga masalah 3 serangkai. Itulah yang paling selalunya. So kita akan petik satu topik lah. Kalau kita cakap kencing manis, so kita bukan saja bagi dekat penghuni yang duduk, tapi orang luar juga boleh turut serta. So maknanya kongsi ilmu yang kita cakap tu memang membantu semua golongan. Susah tak jaga orang tua ni? Kalau saya cakap senang tu tipu. Kalau saya cakap susah tu memang, tapi dia perlu. So kalau kita selalu cakap susah memang kita tak boleh buat. Orang cakap jaga mak bapak sendiri susah. Ini kan pula jaga bukan mak bapak orang, bukan mak bapak kita, bukan ahli keluarga kita, bukan dari daging kita. Untuk orang yang mungkin ada ilmu pengetahuan, ada orang kata skill macam kejururatan macam saya, ada sedikit mudahnya, ada senangnya di situ. Sebab daripada head to toe saya tahu perubahan yang berlaku pada orang tua. So apa yang saya rasa yang katakan susah tu sebab kita satu tak faham. Tak faham orang tua tu, dan satu lagi kita tak ada ilmu. Dan bila kita cakap tak ada kemahuan, semua orang ada kemahuan sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita ada banyak alasan. So macam saya buang semua tu. So saya memang fokus, saya nak belajar menjadi aku penjaga nenek. So saya kena terus belajar. So susah yang akan senang bila kita belajar. Habis macam kata contohnya dia orang ni kadang-kadang dah nyanyuk. Okay. Berak sana. Berak sini. Kencing sana. Kencing sini. Ya, itu memang memang itu susah. Tapi macam saya cakap lah, saya menjaga wanita yang bukan saja nyanyuk, mereka juga mempunyai penyakit mental. Kalau mental pun ada? Ya. Datuk tahu skizofrenia,
bipolar disorder, depression, mental retardation, dari kecil dah cacat. Tapi umur panjang. So nyanyuk tu macam demensia lah. Cuma kalau kita faham penyakit tu, kita tahu nenek ni begini, nenek ni mempunyai penyakit begini. So kita dah faham. Tolong betul kan dia ada demensia? Ada kan? Ha? Datuk lah. Datuk ada demensia kan? Datuk tahu tak demensia tu apa? Dia macam nyanyuk lah. Datuk bukan. Habis tu? Demensia Lupa. tu bukan. Bukan. Otak kita mengecut. Nampak? Ini Tak pun dah kecut Datuk. demensia. Pandai-pandai. Dia cuba pejam mata. Dia tak ada kena mengena. Dia tak ada nak scan otak. Tak ada. Nampak kecut lah. Kurang minum air. So betul lah saya cakap kita perlukan ilmu. Bila kita ada ilmu, kita tak ada susah nak cakap susah. Tapi kita tak ada ilmu tu kita cakap susah. Jadi maknanya kita dah tahu dia memang nyanyuk kategori tu, otak dia mengecut. Maknanya you tahu macam mana nak handle dia. Kita ajar. Macam saya sebagai pengurus lah dekat sana, saya kena ajar penjaga yang bertugas kat sana. Berapa ramai penjaga dekat sana? I mean, you yang menguruskan. Say you ada you punya orang-orang you kan. Kalau yang tinggal sana saya ada 3 pembantu. Kita ada ambil 2 part time lah. Tapi buat masa ni kita ada agak kesukaran sebab bukan mudah untuk kita juga nak mencari dana untuk membayar gaji pekerja. So kalau tak perlu kita tak ambil. Pasal tu kita pun juga train nenek-nenek yang berada di Mesra Home tu untuk bekerja bersama membantu. Satu bulan berapa banyak awak perlukan duit untuk jaga kalau betul-betul lah dengan 22 orang ni, 22 dengan orang. pekerja yang sebenarnya berapa orang awak nak pembantu ni? 26,000. Katalah dengan 30,000 lah, maknanya nak cek 30,000. Kalau nak cek 30,000 lebih kurang, tapi alhamdulillah lah. Kalau 3,000 orang bagi seorang RM10 dah dapat dah 30,000. 30. Kalau kau orang kat luar sana kau rasa macam kau orang nak bagi, ini aku interview Faizah ni sebab aku selalu follow dia punya Instagram. Sebab nampak dia ni konsisten. Jadi ni hari aku interview dia. Jadi maknanya kalau katakan hari ni dia boleh jaga 22 orang, kalau dia dapat memerlukan 30,000 dana sebulan, jadi maknanya kalau dia dapat dana lebih, mungkin dia akan jaga lebih lagi kan. Ini orang yang ada qualification. Orang yang pengalaman. Kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang ada orang dia shock macam saya, contohnya saya. Tiba-tiba saya rasa, aku nak buka rumah anak yatim lah. Aku nak buka rumah tua-tua lah. Tapi aku tak ada experience. Tak ada ilmu. Saya tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, dia akan terabai. Betul. Ini masalah. Lagi berdosa. Lagi berdosa. Jadi bila Puan Faizah ni dia buat ni mesra, boleh ikut lah apa nama? Mesra Home. Mesra Home punya IG kat Mesra Home nama Mesra Home Ampang. Mesra Home Ampang. Kau orang boleh tengok dekat IG tu, kau orang tengoklah sendiri dia jaga macam mana orang tua-tua. Aku tengok ramai kat situ. Tapi orang tua-tua ni banyak pahala kau ni Faizah. Saya mak kau umur apa? Mak saya 73. Habis mak kau lepak situ juga? Okey. Ini juga saya kena terangkan Bila kita nak jaga orang tua-tua ni, kita panggil orang tua-tua. Jangan lupa orang tua kita. Kalau tak, dia nampak macam fake lah. Betul. Sebelum kita menjaga orang tua-tua, kita tengok diri kita. Jaga diri kita dulu. Maknanya kita kena belajar sayang diri kita. Lepas tu jaga keluarga kita. Lepas tu ini bonus untuk saya. Jaga pula orang tua-tua di Malaysia. Sikit je sebenarnya, suku pun tak sampai kot. Sebab banyak sebenarnya orang tua dekat Malaysia ni. Saya ambil yang di sekitar Selangor je. So saya bantu Malaysia, dan saya harapkan semua rakyat Malaysia juga faham kita membantu apa yang kita mampu. Orang tanya kenapa saya tak ambil ramai. Tak, mak kau ni. Aku tanya soalan mak kau ni, kau melalut pergi mana buat apa? Aku tanya pasal mak kau tanya ni kau dah melalut. Kau bagi aku ceramah ni. Macam orang tua saya. Tak, kau yang macam kau macam bagi ceramah kat aku. Aku tanya kau, mak kau tak jaga. Mak saya. Dia pergi pusing tak mana. Alhamdulillah ni. sebab mak saya. Kalau husband kau tanya ni kan, kau pergi mana, kau pusing dulu mak, baru sampai. Terima kasih Datuk. Datuk terima kasih. Sebab itulah yang orang tak nampak, penjaga juga perlu dibantu. Aku tanya mak kau. Mak saya, jawab tu dulu. Bapak saya alhamdulillah adalah warga emas yang masih lagi boleh berdikari dan menjaga diri sendiri. Mereka masih sihat. Dekat mana dia? Mak? Dia dekat Ampang juga. Mak selalu datang kat situ. Mak saya datang sebab tahun lepas mak saya ada seorang kakak daripada Sabah, Labuan.
tak ada anak. Dan bila dia merosot, tak ada orang nak jaga. So adik-beradik cakap mak saya je tak jaga. Sebab saya duduk Kuala Lumpur. So mak saya kata dia kena ambil kakak dia. Sebab kakak dia dulu bagaikan mak dia. Tapi mak tak boleh jaga. Sebab mak tak macam kau. Mak tak tahan bawa air kencing. Mak tak tahan nak tukar pampers. So kau boleh tolong jaga tak? Saya kalau tak ambil, memang agaknya boleh kena kecam. Jaga orang lain boleh, jaga keluarga tak boleh. Memang 10 tangan ni saya tadah. Biarlah saya jaga makcik saya tu. So mak saya datang selalu tengok. Sebab Saya touching lah sebab ini aturan Allah juga. Sebab dia nak tunjuk betapa pentingnya pusat jagaan. Sedangkan kau ingat kau buka untuk nak bantu orang, rupanya kau bantu keluarga kau sendiri. So daripada Sabah dia terbangkan ke Ampang. Dan sekarang makcik saya dah tak ada. Oh dia meninggal kat situ? Dia meninggal dekat situ. bila tu? 5 bulan yang lepas. 5 bulan lepas. Memang orang kata sakit yang dah ni lah, merosot yang dah kedua lah ya. So mak saya rasa sangat syukur Bila adanya mesra home tu. sebab ada mak mesra home dan mak saya Dapat antara jaga orang dia. yang juga membantu. Sebab mak saya kata kalau tak ada susah lah. Mak memang terus terang cakap mak tak mampu nak jaga. Tapi mak mengharapkan anak-anak lah. Dan mak ada 7 orang anak. Saya anak keempat. So mak zaman dulu dia tak reti nak puji anak sangat. Ya. Tapi bila kita tengok wajah mak gembira bila kita jaga kakak dia sendiri dengan baik dan kita bantu dia, so kita nampak lah. Habis tu husband awak terbabit dah dengan awak sekarang. Oh, Husband awak buat apa sebenarnya? husband saya sebenarnya adalah pengerusi rumah ni. Tak, sebelum tu dia buat apa? Suami saya adalah controller. Controller apa? Controller dari Rapid KL. Control Mana yang pas kereta api. kereta api nak pergi semua dia control lah. Dia control. Dia berhenti sebab mungkin nak tumpukan perhatian sebab dia juga ada sebuah kebun lah. Dia lebih suka ke bidang kebun. So dia tukarkan dia ada satu orang kata kebun yang kita panggil kebun cinta kita. So dia banyaknya membantu saya dan juga menguruskan kebun dia. Dan saya banyak bagi dia urusan untuk cari dana lah. Dia cari dana lah. Dia cari dana. So kalau tak ada tulang belakang ni tak boleh. Saya tak boleh nak konsisten macam Datuk cakap. Nangis je saya nanti. Sebab bukan mudah lah. Ya betul. Apa lagi perangai-perangai yang awak mesti menghadapi orang tua-tua dekat Ataupun mesra home ni? apalah ada detik ataupun kisah-kisah yang menarik ke, yang sedih ke, yang apa sajalah. Okay, kita Panjang. kalau dah jaga orang kan, kita mesti jatuh sayang. Betul. Saya banyaknya sebab kalau macam saya sendiri mudah jugalah macam bila dah rapat dengan orang tu mesra tu boleh nampak. So saya ni cepat jatuh suka sayang dengan orang. Lagi-lagi saya tengok orang tua. Kadang-kadang saya pun takut juga orang kata pura-pura ke, tapi ini realiti. Sebab saya dah kehilangan 36 orang nenek. 36? Yang sepanjang. Daripada 2013 tu? So saya rasa ini susah untuk saya. Sebab bila cakap jangan sedih, diorang tetap akan pergi. Tapi saya tetap juga rasa kehilangan. Maknanya ibaratnya awak jaga dia orang, awak menunggu hari mati dia orang juga kan? Sebab dia orang tua. Jangan kan? cakap macam tu dah tak. Realitinya manusia akan mati. Ya. Maknanya awak nampak, awak seorang nurse, awak nampak kemerosotan dia orang apa semua. Betul. Awak boleh tahu, doktor atau nurse boleh tahu. Ini berapa lama lagi boleh tahan. Boleh tahu. Betul. Kadang-kadang doktor kalau orang sakit dia check mata kan Datuk. Dia suluh mata kan. Kalau mata tu dah tak main dia dah tahu lagi 4 hari jalan ni kan. Itu symptom of dying. Symptom of dying. Jadi maknanya awak dah sayang, dah mesra dengan dia orang. Jadi awak dah menghadapi 36 kematian. Jadi maknanya awak bila jaga nenek ni ibaratnya menjaga orang yang hampir kepada penghujung hayat. Betul. Awak menanti kematian dia orang. Kenapa saya tak bercakap macam tu? Saya pun juga akan mati. Dia macam bila kita cakap tu kita sebab lebih tersentuh. Tersentuh sebab itu yang paling susah sebab kita nak belajar akan menghadapi kehilangan tu Selalu. banyak. Kalau orang lain dia hilang mungkin mak bapak dia dengan
ahli keluarga. Tapi saya ni macam Mesti diganti. mesti diganti. Lagi-lagi kalau saya mengalami kehilangan tu, kalau dalam 1 bulan tu 5 orang. Ada ke? Ada. Dan itu saya rasa sedih. Tapi bila saya sedih tu orang cakap, kenapa kau buka? Kenapa kau buat? Kalau kau tak nak sedih macam tu, kenapa kau masuk ke dalam bidang ni? Yelah kalau kau tak buat, orang lain tak buat, Siapa dia orang ni kat mana? At least sebenarnya sepatutnya banyak lagi orang macam Faizah ni buat ni supaya orang tua-tua yang yelah kategori apa pun ada tempat nak berlindung kan. Betul. Kan zaman berubah. Mungkin rasa sebab tu sebab ialah golongan tu golongan tua kan. Bila dia kalau seorang pergi kadang-kadang dia berikut. Betul. Jadi itu yang membuatkan kita Betul. lebih lagi rasa. Yelah, betul. Macam satu cerita ni minggu dekat 3 minggu lepas, seorang tu memang dia istimewa jugalah. Dia memang macam bagaikan kaum baik saya. Ke mana saja nak ikut saya. Kalau panggil, sebab diorang ada masalah mental kan, skizofrenia. Dia tak panggil saya macam saya ni cucu tau. Saya kakak. Kadang-kadang dia panggil saya mak. Saya mami. So saya punya mesra dengan diorang lain macam. Sampai saya tak rasa macam saya susah. Saya rasa macam saya jaga anak-anak saya. So saya memang tahu, sebagai jururawat saya tahu macam Datuk cakap symptom of dying, dia ni ada risiko mati bila-bila masa je. Tapi kadang-kadang bukan saya denial, tapi saya sebabkan you dah dengan diorang macam seronok bersama dengan diorang, Datuk. Saya macam nak lepaskan diorang pergi tu kadang-kadang macam Allah Akbar, nanti macam ni saya dah rasa macam seronok tu kurang. So tugas saya, bila orang yang dah pergi tu dah tak ada, saya tak seronok tu, saya kena belajar nak seronok kan. Pasal tu saya kena sayang semua, tapi saya kena faham saya tak boleh terlalu rapat. Sebab bila rapat tu perasaan kehilangan. Lepas tu seorang lagi nak ikut. Dia merayu-rayu, dah menjerit-jerit, dah cakap dia nak ikut juga pergi ke alam barzah. Dia cakap macam tu? Dia cakap, dia kata nenek nak mati, nenek nak pergi alam barzah, tolong nenek. So saya cakap, Nek, kita dekat situ kadang-kadang tu lah bertukar. Dari jururawat saya kena jadi ustazah. So maknanya saya kena belajar lagi pula spiritual, ilmu keagamaan. So duduk kat situ. Kenapa konsisten? Sebab kat sana saya jadi macam-macam. So saya jadilah pergi penasihat, bagi tahu kat nenek, jangan Nek, saya pun susah, nenek pun susah, kita tahu, kita baca Al-Fatihah sama-sama. So nenek cakap, nenek bila. Nenek semua nak, macam Datuk cakap, diorang pun nak pergi. Dia nak pergi, dia cakap nak pergi alam nyata. Tak nak susahkan lagi, susahkan saya, susahkan orang ramai. Saya rasa nenek tu dia dapat rasa sebab saya selalu dengan diorang. Diorang rasa diorang berhutang budi dengan saya. So saya sedih kat situ lah sebab saya punya connection dengan nenek. Kalau saya cerita dengan orang, kadang-kadang rasa tak guna juga. So itulah yang saya cakap, sebabkan connection tu terlalu rapat. Kalau dari segi penjagaan tu dia memang susah, tapi kita kalau belajar ada skill. Macam mana angkat orang tua, macam mana kalau orang tu nak pakai pampers. Ini sebab Faizah dah lebih kepada connection dalaman hati. Dah jadi keluarga lah. Hati daripada hari pertama orang tu sampailah sehingga dia nak mengembuskan nafas terakhir tu. Bukan seorang, ramai. Kan, jadi sebulan 5 orang. Sebulan 5 orang. Jadi saya rasa itu yang membuatkan dalaman Faizah lebih, orang kata, connection. Bonding tu lebih. Bonding, lepas tu mungkin saya banyak rasa dan perasaan saya dalaman, tu lebih. Sebab kadang-kadang saya jadi macam nenek. Apa nenek tu nak, itulah saya jadi macam nenek. Orang selalu cakap saya macam mak nenek. Sebab mungkin saya jaga nenek, ni dah mak dia. Anak berapa orang awak? Anak tu 3 orang. Besar umur apa? 20 tahun. Yang kecil? 12 tahun. Dia orang tak ada cakap macam mana awak bagi masa ni anak, suami, ni nak jaga orang tua lagi. Ada anak lagi. Dia ada teknik tau dalam penjagaan. Masa saya belajar dulu dalam penjagaan, kita kena tukar baju. So maknanya bila saya balik rumah tukar baju, aku ibu kepada 3 orang anak. Bila saya kat rumah, aku penjaga nenek. Betul. Saya kena ingatkan diri saya. Itu faham. Okey. Awak ada mesra home ni. Berapa jam awak satu hari kat situ? Saya macam office hour lah. 8 jam. Tapi malam tak ada orang jaga? Ada penjaga. Saya ada 3 penjaga yang tinggal. Tapi kalau
saya dah mengajar penjaga tu macam mana teknik yang kita buat aktiviti seharian tu, alhamdulillah dia orang pun boleh buat sama. So macam saya ada juga time saya cuti, time saya rehat. So saya kena bagi masa. Kalau tidak, saya rasa saya tak macam ni. Saya mungkin itu tadi Datuk tanya Datuk sebab cakap. mungkin Datuk ingat tak ada masa sebab you tak ada ada. masa banyak dekat rumah mesra home tu, takut anak-anak you pula Terabai. takut anak you ada kat mesra home tu Ataupun ke? anak-anak juga ada bantu kat situ. Anak sulung saya ni dia bantulah juga sebab konsep lagi satu mesra home ni dia bahagia dan membahagiakan. Saya bahagia, penjaga bahagia, penghuni yang tinggal juga bahagia. So dari segi 4 aspek tu kita bahagikanlah. Kalau spiritual tu kita banyak kelas macam agama. Kalau psikologi tu dia orang banyak kan sunyi sepi tu dia orang suka hiburan. So banyak tugas hiburkan nenek tu memang kita ada lakukan lah. So bahagialah rasa bila di sana. Ada tak pernah dia orang ni nenek-nenek ni dia orang bisik kat you apa-apa sebelum dia orang meninggal, dia orang cakap apa-apa tak? Ada tak? Adalah dia orang cakap kita jumpa kat syurga. Dia cakap macam tu. Itu dalam berapa lama lagi dia dah tahu ke yang dia nak pergi? Oh, selalunya kalau seminggu diorang nak pergi pun diorang dah bagi tahu dah. Beritahu Nenek rasa nenek tak lama dia cakap. Dia cakap macam tu. Kalau opa dia cakap tak lama lah kau beropah dia kata. Sebab kita banyak negeri kan yang tinggal. Ada Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang kan. So diorang guna logat diorang. So diorang comel lah. Dia cakap tu macam macam real je, macam betul nak jadi. Dan ada juga yang cakap tu memang betul. Macam Kak, saya mau balik jumpa mak saya. Dia tunggu dekat syurga. Lepas tu memang dia akan pergi. Dia pergi. Kadang-kadang kita cakap sudahlah, tak mau cakap macam tu, tak mau cakap macam tu. Tapi saya faham lah dengan orang tua. Macam Datuk cakap, kita terus terang. Kita memang tunggu masa nak pergi ke alam nyata. So kita bersembang. Maknanya Pak Izzah, dia orang ni dah ready kan? Ready. Daripada kita yang kat luar ni tak ready. Sebab saya pernah interview satu penggali kubur. Lepas tu saya tanya di antara jenazah-jenazah yang macam yang apa yang dia paling tengok paling best kali. Dia kata daripada rumah orang tua-tua. Daripada rumah tua-tua. Dia kata daripada rumah orang tua-tua, dia kata muka dia orang senyum. Dia kata macam tidur senyum. Dia kata dia tahu beza kan orang accident, orang biasa. Tapi dia kata rumah orang tua-tua jenazah sampai dia kata paling best dia kata. Paling best. Macam dia kata macam Betul, itu terjadi dekat tempat kami. Masa PKP PKP tak ada orang boleh datang ziarah. Masa kubur pun kalau meninggal dunia tak ada siapa, sunyi. Saya rasa sunyi tu macam orang tua sunyi tu masa PKP lah. Masa PKP tu ada kematian. Memang kalau nak cakap jaga dia, kalau kita ingat balik memang susah lah sebab dia berak, dia main najis, habis dinding-dinding semua melekat najis. Kita kena sabar sangat dengan dia. Tapi dia dengan tak ada penyakit lain, dia cuma mungkin mental retardation tapi umur dia sampai 84 tahun. So bayangkan umur dia sampai 84 tahun, lepas tu dia meninggal muda, dia boleh makan lagi. Lepas tu dia meninggal, dia tutup, dia senyum. Lepas tu urusan dia mudah, urusan polis mudah, urusan perkuburan dekat masjid pun mandikan dia senang. Mudah. Tak ada orang datang pun tapi mudah. Bawa dia pun senang. Sampai penggali kubur cakap, Puan ini memang paling mudah Puan. Saya kerja lama dekat masjid ni Puan. Menguruskan Puan punya nenek semua mudah. Pasal tu siapa yang meninggal dekat mesra home, saya tak nampak susahnya sebab dia meninggal dalam tidur. Meninggal mudah. Saya ada gambar. Pasal tu cuma kadang-kadang kita kena sensitif bila kita masukkan gambar-gambar kematian ataupun orang tua-tua ni. Sebab kadang-kadang kita terbuka aib-aib dia orang kan. Betul-betul. So saya melihat sampai saya sendiri kalau orang cakap kita takut mati kan. Tapi saya tengok orang tua, saya cakap sebab dia orang sangat gembira. Dia orang dapat rasakan walaupun mental dia orang tak bagus tapi dia orang rasa bersyukur adanya rumah mesra ni untuk dia orang berlindung sebelum dia orang pergi. Betul. Pasal tu saya sebenarnya menyuruh bercakap ni untuk orang semua tahu. Saya pun
orang kata cari pahala. Tapi saya rasa ni ruang untuk kita semua cari pahala. Rumah ni rumah untuk kita semua. Bukan untuk Faizah seorang je sebab dia buka. Bukan. Bila okey, katalah contohnya bila ada kematian, hari ni ada kematian. So sahabat-sahabat dia yang lain masa tu macam mana? Macam mana keadaan masa tu, keadaan? Nenek-nenek yang lain. Nenek-nenek tu semua dah tertanya-tanya bila turn dia. Oh dia Dia dah tanya menangis dah. tak? Dia menangis. Menangis. Ada yang sakit depression tu pun saya tak pernah tengok dia menangis. Tapi bila sahabat dia meninggal, dia menangis. Membuatkan kita pun tersentuh hati. Mereka ni seakan-akan mendidik kita. Dia orang manusia yang kalau saya cakap tempat saya jaga ni, nenek-nenek tu saya pun boleh katakan mereka ni mungkin warga syurga. Sebab yang tinggal di tempat saya tu buta, pekak, bisu. Dia orang bukan orang yang nak berpura-pura nak ataupun kita tak tahu dari dulu dia orang salah dia orang apa, tapi dia orang seakan-akan macam didik saya. Dia orang tinggal kat situ memang macam membantu. So saya ni tak dapat. Kalau orang kata baguslah kau buka rumah orang tua, kau banyak dapat pahala. Tapi saya rasa tidak. Allah atur saya, hantar saya kat situ untuk lihat. Kalau saya tak duduk situ, saya jadi jururawat, mungkin saya tak dapat banyak, tak tahu value jadi manusia. Mereka seakan akan membantu antara satu sama lain, dan bila pemergian tu pergi, lebih seronok kita tengok sebab masing-masing tu kan ramai kan orang tu salam, minta maaf, macam dia orang dah tahu dah nak pergi. Lepas tu dia orang macam nanti kita jumpa kat sana. Dia cakap dengan jenazah. Dia cakap awak jangan risau, saya pun tua, besok saya pun pergi jumpa kat sana. Ada yang nangis. Nasib saya tak tahu macam mana. Ada orang jaga. Macam tu dia orang cakap. So kita melihat je. Macam saya nangis yang keluar ni sebab saya kata ya Allah, syukurnya aku ada dekat Mesra Home. Saya bukan nangis sebab susahnya Mesra Home. So saya rasa bersyukur Mesra Home tu ditubuhkan. Dan saya rasa saya tak buat salah lah. Maknanya kalau daripada swasta nak buka NGO, Awak beroperation dekat dalam apa? Rumah ke apa? Rumah dia banglo lama. Apa impian awak kalau nak Mesra Home ni, nak impian ada tempat macam mana, besar macam mana? Apa awak punya orang kata nak idamkan mungkin lagi 2 tahun, 3 tahun. Apa nak yang ada awak tanah nak sendiri ke? Macam contoh ada tanah sendiri. Manalah tahu ada kat sini datuk-datuk yang nak wakaf. Kita tak tahu. Kita tak tahu kat Sebab mana. apa yang saya nampak tadi ni, maknanya awak membuat ni daripada A sampai Z. Maknanya awak buat dengan betul-betul awak nak buat. Dengan hati. Dengan hati dan ikhlas. awak bukannya macam okey kau buka orang lain jaga. Kau buat ni dengan husband sekali, dengan family. Jadi mana tahu ada datuk-datuk yang kaya-kaya banyak tanah kat sini, Nak tiba-tiba dia nak wakafkan. Kita tak tahu. Kan? Lepas tu dia bagi tanah kat Ulu Langat ke, contoh Ulu Langat banyak orang ada tanah sana kan. Dia bagi tanah, lepas tu ada pula orang nak infak, nak buatkan building ke apa. Awak ada impian macam tu tak? Ada. Saya mengharapkan sebenarnya lebih kepada rumah yang selesa, tempat yang baik, dan mungkin rumah ni boleh jadikan satu sekolah penjagaan warga emas. Sebab ramai orang di luar juga dia nak jaga mak bapak dia juga, tapi dia tak tahu. Dia nak pendidikan. Dia nak yang kita cakap okey, dalam nak jaga orang tua 4 aspek tu betul kan? Sebab kita tahu 4 aspek tu, fizikal, emosi, mungkin juga lepas ni Mesra Home dia boleh buat satu orang kata untuk educate anak-anak. Maknanya anak tu sendiri datang untuk ada pembelajaran tentang macam mana nak jaga orang tua. Nak jaga mak dia. Bapak dia akan datang. Sebab tapi sebenarnya saya nampak dalam keadaan situasi hari ni pun orang ni terlampau sibuk. Ya, betul. Semua orang, anak-anak semua ada kerjaya. Kalau dulu-dulu biasanya menantu akan jaga mak mentua. Isteri akan jaga mak sendiri atau bapa sendiri. Sebab isteri tu tak bekerjaya. Tapi hari ini, zaman moden hari ini, boleh dikatakan walaupun dekat kampung pun kebanyakannya 80% wanita ni suami isteri dia bekerja. Jadi bila ada orang tua, sebab tu kita tengok sekarang banyak. Jangan kata kat kampung saya tengok dekat dekat Shah Alam. Shah Alam ni satu tempat, satu section ni dia rumah-rumah banglo lama. Saya cakap very peaceful lah tempat ni kan. Bila petang-petang saya tengok banyak orang tua-tua yang datang siram pokok seorang. Aktiviti anak tak ada yang perempuan, ada yang lelaki. Rupa-rupanya baru saya tahu rumah banglo tu rumah banglo lama. Jadi maknanya anak-anak dia orang dah berkahwin. Dah keluar daripada rumah, dia orang tinggal seorang-seorang kat rumah tu.
Seorang-seorang tinggal kat rumah tu. Jadi kalau kita ada tempat macam contohnya macam Mesra Home ni, dia ada contohnya lah kalau ada satu tanah, kita buildkan satu rumah ada satu bilik, dia boleh bercucuk tanam, ada Community ustaz, lah, community community. kan. Jadi maknanya dia jadi Mesra Home yang lebih besar lah. Itu maksud saya, Faiza. Sebenarnya ada tu yang suami saya sebenarnya dah macam usahakan juga. Dia ada kebun dia tu dan kita gunakan kebun dia tu untuk buatkan program. Kita bawa orang tua. Dan yang bagusnya sekarang ni orang-orang tua di luar yang selalunya dia kekangan aktiviti. So dia persatuan Boleh dia orang join. dia boleh join sekali. So nama tu kebun cinta kita. Kat situ kita tanam sayur-sayuran dan kebanyakannya sayur-sayur tu kita tanam dan kita bawa dan hantar ke Mesra Home. Kita dah ada tempat tu, cuma kita tak ada Berapa ekar? 1 ekar Kat mana? dekat Semungkis, Semungkir kat mana? kat Ulu Langat. Hulu Langat. Yelah tempat dah ada. Tapi Cuma dia tanah agak, tu tanah dia pertanian. macam agak jauh lah daripada Dia agak jauh dari Mesra daripada Home. tempat Mesra Home tu. Yelah maksud saya kalau Hulu Kalau Langat daripada ada- Ampang taklah jauh. Tak jauh. Yelah, 10 tapi minit. kalau ada tempat Ya. yang memang di situ duduk dan di tak situ adalah juga. tak adalah mengganggu Tak ada. kejiranan. Betul. Ini masalahnya saya tanya ni sebab awak buat kat lot sebenarnya tak boleh. Dia tak boleh lah. Maksudnya jiran-jiran bukan semua suka. Betul. Dengan bau tarik, bau kencing, orang Dengan tua ni orang tua. apa semua, kereta keluar masuk apa semua. Sebab itu saya tanya, mungkin manalah tahu ada hamba Allah kat luar sana Nak tiba-tiba wakafkan nak tanah. wakafkan kan. Nak wakafkan tanah, nak bagi dana ke, manalah tahu buat. Alhamdulillah. Mana tahu Rezeki nenek. lebih apa rezeki nenek-nenek mungkin daripada 22 orang boleh tak jadi 50 orang, 100 orang dan mungkin pekerja banyak pun lagi boleh ramai. kan. Dia akan jadi satu macam institut lah. Situ lah. Ya, tetapi khas untuk orang-orang tua. Jadi maknanya budak-budak pun boleh belajar tak tu? Ya, betul. Ah. Betul. Kita ni golongan Pertengahan. Dah dekat supaya, ni. supaya ada golongan bawahan ni yang mereka minat. Betul. Sebab kita sekarang ni nak build orang punya minat. Orang punya pengetahuan, minat. Benda-benda yang saya tak rasa dan macam dia cakap benda ni kurang diekspos. Mungkin daripada Sekolah-sekolah sekarang ni, kalau dulu sebelum PKP, orang-orang PRS, pembimbing rakan sebaya, cikgu kaunseling selalu bawa. Tapi itulah bila dah PKP sekarang, itu sebab kita dah semakin kurang lah orang datang. Okey Faiza. Okey, mungkin Faiza yalah saya ni secara tak langsung secara peribadi mengiktirafkan Mesra Home Ampang ni sebab saya dah follow lama dan nampak tu sebab saya terpanggil untuk panggil dalam hitam putih. Mungkin ada apa-apa saranan kepada penonton-penonton kita yang mungkin kalau orang nak infak apa nombor akaun, bank mana yang boleh diberitahu, di-share kan. ataupun follow mana-mana. Okay, untuk pengetahuan orang ramai saya masa PKP ada buat buku. Okey. Saya ada Mana menulis. buku dia? Buku. Ambil buku lah. Okey, buat buku. tu lah saya banyaknya gunakan untuk dalam pengurusan. Dana. Orang beli buku ni dan apa Orang urusan? buku ni dia macam dia menyumbang tapi dia akan dapat buku ni. Dia penyumbang dapat buku ni. Dan kadang-kadang dia beli juga sebab kebanyakan macam itulah buku. Bisikan Hati, Aku Penjaga Nenek. Buku Ini pertama awak. tulisan saya. Ini dalam cerita-cerita tu semua ada cerita. dalam ni lah. Dia sebenarnya macam Datuk cakap lah, saya pun dah macam nenek kan. Penjaga Yelah, juga. kau pun dah macam nenek cece ni. Aku rasa kau dah kena penyakit nenek ni. Betul. Tapi So, tak saya- habis laki kau tak marah. Marah Bebek. juga. Marah. Berapa umur Faiza? Saya 45. Muda lagi. Ini pasal apa? Okey, buku pertama Bisikan Hati. Ni. 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 Mula-mula saya bisik-bisik je. Sebab okey. cerita mereka ni, cerita yang bagi manfaat pada orang. Okey. Masa tu orang tak datang kan PKP 2 tahun. Okey. Ini Ini buku kedua 2021. Lepas tu saya buatkan buku cerita Aku Penjaga Nenek. Saya lah. Sebab nak macam Datuk cakap nak konsisten tu kena ada semangat. So saya pun kena bantu diri saya. So ini cerita nenek. Ini pun ada cerita nenek juga. Ini antara Nenek ada lagi luahan awak jugalah ni. ni betul. Nenek ni dah tak ada tau. Itu nenek famous tu. Dia dah Orang tak ada. selalu nenek. Dan ini semua gambar-gambar. Gambar-gambar dah tak ada dia orang ni kan. Ada yang ada lagi. Ini buku ketiga saya belum lancarkan lagi. Belum launcher. Belum launching kan lagi. Ni cerita apa ni? Ini coretan kata. Sebab bila dah lama jaga kan rindu. Ini 2023. Rindu itu tak terucap. So saya bukukan. You ada 2 versi dalam ni. Jadi macam kalau orang nak beli buku ni kat mana ni? Dekat Mesra Home. Tahulah Mesra Home. Kalau orang daripada Terengganu nak tahu Mesra Home.
Tahulah nak beli macam mana Faiza. Datuk maaf. Lepas tu aku tak lelaki kau ni aku tak tahu macam mana ni kan. Saya kurang Kau faham. pening tak dengan lelaki kau? Ha? Saya di dalam IG, dalam IG kau apa nama? Mesra Home Ampang. Mesra Home Ampang IG. Facebook Mesra Home Ampang juga. Mesra Home Ampang. Ada TikTok. Ada Aku Penjaga Nenek. Aku penjaga nenek. Lagi? Itu je. Itu je lah 3. Jadi maknanya okey, kau orang dekat luar sana kalau katakan yalah Faizah ni aku faham. Dia bukan nak, kadang-kadang orang kata derma tapi dia sekarang ni dia berusaha menulis ni untuk dapatkan dana. Jadi aku rasa kita dekat luar berapa ringgit ni? 50. RM50 satu. Ha. Satu RM50. Jadi maknanya infak kau tu ada dapatlah untuk tahu kisah sebenar macam mana dia apa semua kan. Jadi kita support Faizah lah. Kita belilah buku ni kan. RM50. Tapi kalau orang tak nak beli buku ni, nak bagi, Saya bagi buku juga. bagi buku juga. Saya derma kan. Kena tengok di Nombor Mesra akaun ni kau Home. tengok bawah ni. You all semua boleh orang kata cari Mesra Home FB dan IG. Dan dalam tu akan ada detail account atau siapa-siapa nak bagi dana ataupun infak boleh berurusan dan ada nombor telefon kat situ. Saya rasa boleh DM direct Puan Faizah lah. Tengok tu. Jadi ini antara cerita-cerita sepanjang adanya Mesra Home. Dia asal gambar kau ada kat sini tu. Mana? Ha? Kau mengelabah kan? Mengelabah kan? Tak dah. Mentang-mentang lah muslimah, wanita. Tak, yang- Tak ada dia. Saya rasa lepas ni awak kena buat satu. Tak, yang- Untuk orang tua lelaki. Ada banyak orang marah tapi itulah ada tak orang yang jaga berminat. orang tua Jaga macam orang ni, tua ah. lelaki. Tak, yang mengelabah kenapa? Tak mengelabah. Tak, tanya. Mana? Tapi satu hari nanti Kita saya akan pun akan ada. Ada kat sini? Bukan. Tak tahu. Tetapi orang kata persediaan kita Bukan semua akan Datuk tua. saja, Datuk. Semua Ya, orang. termasuklah Datuk. Semua Tapi orang. Datuk lagi cepat. Janganlah. Saya ni insyaAllah kan. Tak lagi cepat ke. Dia sebenarnya lagi cepat ke alam bazar. Bukan lagi cepat. Oh, kau doakan aku benda-benda macam tu kan. Kau dah benci dengan aku ke apa? Astagfirullahalazim. Ha? Lagi cepat orang kata umur tu menua. Umur semua orang Ya, cepat. tapi Datuk dulu. Setahun dah Ah, mendengar kita. dia sebenarnya bila kita makin kehidupan makin dekat dengan alam barzah ni, sebenarnya di antara benda-benda yang kita harus tingkatkan kita punya kehidupan ialah ilmu, pengetahuan tentang bagaimana menghadapi hari tua. Dan mungkin borak-borak hari ni juga meningkatkan ilmu tentang macam mana hari tua kita. Menghadapi hari tua. Tak semua orang hari ni kita pernah tengok orang kaya, kaya raya, Betul. ya, yang dulu dia bagi segala-galanya kepada anak dia, tapi bila dia dah tua, Tak ada. dia tinggal seorang-seorang. Ada. Anak pun dah tak kisah dia. Ada. Bukan tak kisah, tak ambil Tak peduli. ambil peduli. Ada. Jangan main-main. Ini perkara berlaku. Jadi sebenarnya dalam Islam tu pun kalau kita nak sihat apa semua, banyak-banyaklah bersedekah. Sedekah. Banyak-banyaklah infak. Di antara rawatan-rawatan untuk sepanjang usia ialah bersedekah. Di antara rawatan-rawatan untuk sihat bersedekah. Dan juga rezeki yang paling nombor satu ialah kesihatan. Jadi kalau kita ada perkara-perkara macam tu, insya-Allah kita boleh membantu. Sama juga dengan Mesra Home ni. Kalau Faizah seorang ni, saya panggil dia Faizah seorang ni pun dia sengsara juga. Betul. Dia boleh buat. Tapi ni Keperluan ni. lah untuknya. Yang ni. Jadi kalau katakan saya sarankanlah 3,000 orang rakyat Malaysia bagi seorang RM10. Dah settle lah masalah dia. RM10 je. Tapi kalau kau nak bagi lebih, kau bagi lah. Tiap bulan bagi RM10 infak. Betul. Kan? Yang Allah akan gantikan balik. Bukan semua orang engkau buka sekolah tadika lagi senang daripada ni Orang-orang yang tadika. Ini ibarat tadika tau. Ya. Tadika Betul, orang tua. Makan apa semuanya kat sebab situ. dia dah jadi nenek ni dia dah balik kepada asal macam budak-budak. Betul. Kan? Macam budak-budak. Kan? Nenek, Ya. faham kan? Dia dah jadi nenek. Kan? Jadi macam kau kalau macam kau boring-boring kau hiburkan dia orang tu macam mana? Aku tengok kadang-kadang dekat dalam komedi TikTok kau ada nyanyi-nyanyi lagu apa kau nyanyi tu? Cuba nyanyi sikit Faizah aku nak dengar. Saya nyanyi lagu
Zaman diorang lah. Zaman dia orang lah kalau nyanyi lagu apa ni Tomok semua mana boleh. Mana dia orang tahu. Datuk ni. Iyalah, lagu Tomok tu nanti kau nyanyi masa lagu aku. Tadi Datuk tanya. Dia cuba cakap lah lagu zaman diorang. Bagilah dia nyanyi dulu. Sedap ke suara kau ni? Kalau nenek cakap tak payahlah saya panggil penyanyi, nanti saya nak bayar pula mahal. So saya pun belajarlah menyanyi. So nyanyilah apa yang mampu. Lagu apa? Lagu Piramli Saat Yang Bahagia. Diorang suka lagu tu. Oh, dia orang suka? Sebab rasa bahagia dengar lagu lama. Nyanyi lah. Nenek cakap kalau tak sedap Tak nak jadi. Kau kau pejam mata. Okay, kau pejam. Jangan buka serius ni. Kau pejam mata. Kau bayangkan depan kau ni nenek tau. Atuk. Tak ada, dia tak jaga tu. Okay, kau bayangkan dia nenek. Je. Pejam mata kau. Kau bayangkan depan kau ni nenek. Okay, nyanyilah. Ni nenek tau ni. Okay. Saat yang bahagia datang sekejap saja, bawa kisah asmara di dalam hidup kita. Seandainya di kau rindu, sebutlah, sebut namaku selalu. Tepuk lah. Sedap suara dia. Nenek suka? Atuk pun suka. Alah, dah lah Tok. Lagu lain tak ada lagu. Lagu apa? Itulah lagu-lagu. Saya ada satu lagu. Saya nyanyikan untuk semua orang yang hadir kat Mesruhum. Okey, macam lagu ni nenek pun suka. Okey, lagu apa? Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah yang beri rahmat pada kita seluruh umat. Semoga selamat, kasih sayang sesama umat, hormati yang tua, sayangi yang muda. Terima kasih kami ucapkan kepada semua. Nenek, kadang dia ingat, kadang dia lupa. Tapi itu tak jadi masalahnya. Yang penting sekali nenek ingat yang satu itu, ya Allah. Nenek, kami jaga nenek, kami sayang nenek. Doakan nenek sihat dan bahagia bersama-sama di rumah mesra. Alhamdulillah. Lagu Aisyah, isteri Rasulullah. Saya ni dah macam kadang-kadang pencipta lagu juga, penulis lirik, pelakon, penyanyi, penceramah, penglipur lara, penulis buku, perawat dan semualah. Dan sebenarnya buku adalah satu legacy yang semua manusia perlu lakukan sebelum dia tinggalkan bumi pura-pura ini. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Faizah. Faizah penjaga nenek Faizah seorang penjaga nenek di Mesra Home, dan harap-harap apa yang dikongsikan oleh Faizah tadi membuka mata kita, membuka hati kita untuk lebih berhati-hati dalam kehidupan kita yang menjangkau tua, di mana letaknya kita, tetapi bagaimanapun kita juga terpanggil untuk bersama-sama dengan Mesra Home untuk membantu. Betul tak? Betul. Dan ramaikanlah kita ni, orang kata macam Datuk cakap tadi, kehidupan kita ni kita muliakanlah hati kita dengan bersedekah kan, nak tingkatkan rezeki kita dengan bantu orang. Itu salah satu tips jugalah saya rasa untuk ke depan kita lebih, orang kata, baik dan tenang. Jadi Datuk, itu saja untuk kali ini. Thank you Faizah untuk bersama dengan Hitam Putih. Dan jumpa lagi anda semua dalam episod-episod akan datang dalam di Hitam Putih, YouTube Suhan dan juga Usanita setiap hari Ahad jam 9 malam. Assalamualaikum. Bye. Ku Usanita.